75 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam hari ini membawa jumlah keseluruhan kepada 13,321 kes. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Terdapat 26 tambahan kes-kes baru kepada 8 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 3 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 20 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini iaitu kluster Syazwanis Kontraktor Sendirian Berhad, kluster MIM Sendirian Berhad dan kluster Bentry Construction Staff House adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster 5182. Oleh yang demikian, jumlah kluster aktif adalah 172 kluster. Selain itu, terdapat 3 kes import yang dicatatkan yang mana 2 daripadanya telah tiba ke negara Brunei Darussalam dari Kuala Lumpur dengan menaiki penerbangan diraja Brunei BI-874 pada 20 Oktober 2021. Manakala seorang lagi telah tiba ke negara Brunei Darussalam dari Manila dengan menaiki penerbangan diraja Brunei BI-684 pada 27 Oktober 2021. Dalam pada itu terdapat 26 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 221 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 11,723 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,508 kes. 6 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dengan 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 15 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,047 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 512,574 ujian. Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 1 November 2021, seramai 5,674 orang menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 353,399 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19 iaitu 82.2% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 260,338 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu 60.5% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 3 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 2 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. 44 orang penduduk kampung Bolkiah A dan B dan sekitarnya telah menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 melalui perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak yang telah dilaksanakan bermula pukul 8 pagi hingga 2.30 petang tadi. Perkhidmatan tersebut merupakan antara usaha kerajaan bagi memudahkan para penduduk di kawasan tersebut untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, khususnya warga emas. Setakat ini, perkhidmatan klinik bergerak COVID-19 telah memberikan perkhidmatan di beberapa tempat, antaranya di Pusat Kesihatan Muara, Pusat Kesihatan Pengiran Anak Puteri Hajar Rashidah Saadatul Bolkiah, Kampung Sungai Asam, Pusat Kesihatan Labi dan Pusat Kesihatan Lamunin. Perkhidmatan vaksinasi juga dijalankan ke rumah-rumah persendirian. Perkhidmatan bergerak akan diteruskan lagi esok 3 dan 4 November di Pusat Kesihatan Sungai Liang.
Sementara di Pusat Kesihatan Pengkalan Batu pada hari Jumaat 5 November 2021 dari pukul 9 pagi sehingga 12.30 hari dan Ahad 7 November 2021 bermula pukul 9 pagi sehingga 2.30 petang. Manakala perkhidmatan vaksinasi ke rumah-rumah akan diadakan pada hari Khamis 4 November 2021 mengikut senarai yang disediakan oleh Ketua Kampung. Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT Pusat Belia Bandar Seri Begawan semalam menganjurkan majlis selawat dan doa munajat secara maya. Menyertai program Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad dan Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara pengisiannya, bacaan Sayyidul Istighfar, bacaan ayat suci Al-Quran, selawat dan doa bagi memohon terhindar dari wabak COVID-19. Dengan sokongan Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, majlis merupakan salah satu aktiviti dalam program Brunei Berselawat yang diadakan sehingga 5 November ini. Kementerian Kesihatan menerima sumbangan 1,990 naskah buku panduan pengurusan diri dan pemulihan untuk pesakit COVID-19 daripada Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC. Majlis penyerahan berlangsung di Kementerian Kesihatan. Penyerahannya disempurnakan oleh Dr. Haji Mazrul Adimin bin Haji Awang Besar, Pengarah Eksekutif PJSC kepada Pengiran Dr. Khalifah bin Pengiran Haji Ismail, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan. Buku tersebut menyediakan maklumat asas bagi individu yang dijangkiti COVID-19. PJSC juga merancang untuk menterjemahkannya ke bahasa lain selain menyediakannya dalam bentuk elektronik untuk dimuat turun. Sementara itu, Kementerian Kesihatan juga menerima beberapa sumbangan barang keperluan dalam sama-sama membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Penderma-penderma terdiri daripada Persendirian, Syarikat Ahbab Textiles and Electronic Sendirian Berhad dan Green Box. Orang ramai yang ingin membuat sumbangan boleh berhubung terus dengan MOH Emergency Operation Centre melalui talian 7295-712 pada waktu bekerja sahaja. Pusat pendermaan darah pada masa ini mengalami stok bekalan darah yang rendah dan memerlukan semua jenis darah dengan segera bagi kegunaan pemindahan darah pesakit-pesakit di semua hospital-hospital kerajaan. Orang ramai disarankan tampil untuk menerima darah di Pusat Promosi Kesihatan. Orang ramai disarankan tampil untuk menerima darah di Pusat Promosi Kesihatan iaitu esok 3 November Khamis, 4 November dan Sabtu 6 November. Sementara itu, Jabatan Perkhidmatan Pos, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi akan mengadakan kempen derma darah bersempena Hari Pos Sedunia 2021. Orang ramai dialalukan untuk sama-sama menjayakan kempen derma darah tersebut. Slot-slot pendermaan darah boleh ditempah melalui aplikasi Blood Card atau datang secara walk-in. Para penderma darah juga boleh mengunjungi tabung darah Hospital Suri Seri Begawan Belait dan tabung darah Hospital Pengiran Isteri Haji Mariam Tempurong untuk menderma darah pada waktu-waktu seperti yang tertera. Maklumat lanjut atau membuat tempahan menderma darah dan bagi mengadakan kempen derma darah di Pusat Promosi Kesihatan atau di Pusat Pendermaan Darah, hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian atau WhatsApp 737-5745 atau email kepada bloodbank@moh.gov.bn dan ikuti Pusat Pendermaan Darah di Instagram dan Facebook @bloodbank.repas. Beberapa aduan pelanggan diterima oleh Jabatan Perkhidmatan Pos, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi pada 1 November 2021
berhubung pembayaran yuran dan kos penghantaran bungkusan yang didakwa kepunyaan jabatan berkenaan. Jabatan Perkhidmatan Pos dalam kenyataannya memaklumkan bahawa pautan teks pesanan ringkas daripada Brunei Post adalah tidak benar dan jabatan tersebut tidak pernah meminta maklumat peribadi dan maklumat perbankan daripada pelanggan untuk mana-mana perkhidmatan yang sedia ada. Hasil analisis oleh Cyber Security Brunei CSB melalui Brucert telah mendapati ia adalah pancingan data. Sehubungan itu, pihak Brucert menyarankan orang ramai agar tidak mengongsikan maklumat peribadi dan kewangan dengan pihak yang tidak dikenali ketika dalam talian. Di samping itu, sebelum menekan pautan yang diterima melalui SMS, WhatsApp atau media sosial, orang ramai juga perlu memastikan kesahihannya terlebih dahulu dan memastikan untuk menggunakan laman sesawang rasmi kerajaan iaitu gov.bn untuk sebarang urusan melibatkan perkongsian maklumat peribadi. Jabatan Perkhidmatan Pos juga menasihatkan orang ramai untuk sentiasa peka dan tidak terpedaya dengan maklumat yang mencurigakan dan tidak pasti kesahihannya. Jabatan Perkhidmatan Pos mengambil serius kegiatan penipuan ini dan secara aktif melaksanakan pelbagai langkah keselamatan untuk melindungi pelanggan dari sebarang kejadian yang tidak diingini. Sebarang kegiatan penipuan dalam talian, laporkan kepada Brucert di talian 24588001 atau email reporting@brucert.org.bn. Sebagai mercu tanda perkembangan dalam bidang akademik, 2 orang pakar akademik Brunei baru-baru ini telah dipilih bagi jawatan profesor. Ia adalah sebagai penghargaan kepada rekod prestasi cemerlang dalam pengajaran, perkhidmatan dan kecemerlangan akademik. Pelantikan itu merupakan kali pertama dalam sejarah Universiti Brunei Darussalam. 2 orang terpilih itu ialah Profesor Ampuan Dr. Haji Ibrahim Ampuan Haji Tengah, pakar dalam pengajian sastra Melayu dan Profesor Dr. Haji Awang Asbol Haji Mail, pakar dalam sejarah Brunei Melayu Islam Beraja MIB dan Tamadun Melayu. Program pengajian Melayu di UBD telah menghasilkan graduan yang khusus dalam linguistik, bahasa, kesusastraan dan sejarah Melayu. 2 orang penerima ini meneruskan penyelidikan dan penerbitan dalam jurnal terkemuka dengan dijemput untuk menyampaikan ucap tama, mengambil bahagian dalam forum, menyertai persatuan akademik berprestij serta memenangi anugerah kebangsaan dan antarabangsa. Senarai kursus yang akan ditawarkan di bawah skim beasiswa kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke luar negeri umum dan senarai kursus serta terma dan syarat skim bantuan pinjaman pendidikan SBPP bagi sidang akademik 2022-2023 dikeluarkan hari ini. Menurut siaran akhbar Kementerian Pendidikan, permohonan bagi skim tersebut akan dibukakan mulai Februari 2022 melalui laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan. Syarat-syarat dan senarai kursus-kursus juga boleh dimuat turun dengan melayari laman sesawang rasmi di www.moi.gov.bn. Sebarang pertanyaan lanjut boleh menghubungi Jabatan Pengurusan Beasiswa melalui talian 238-0019 iaitu pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 8 pagi hingga 2 petang atau talian WhatsApp 7104817 pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari dan 1.30 hingga 4.30 petang atau email scholarship@moi.gov.bn. Pemantauan operasi pulih terus dijalankan semalam oleh pasukan polis di Raja Brunei bersama agensi penguatkuasa yang berkaitan bagi memastikan pematuhan arahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204.
Tugasan yang dijalankan melalui operasi pulih ini akan diperkemaskan lagi, termasuk meneliti aspek-aspek kebaikan, kejayaan dan kelemahan bagi memastikan penduduk dan rakyat negara Brunei Darussalam akur dan patuh akan arahan pihak kerajaan dalam memutuskan rangkaian wabak COVID-19. Seorang pemandu dikenakan kompaun kerana didapati melanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya Penggal 68. Hasil siasatan mendapati pemandu Malawaring Sdn Bhd, Ujang Baihaki menggunakan kenderaan yang tidak sesuai dari segi struktur digunakan bagi tujuan lain dan boleh menyebabkan bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain ketika melalui jalan utama Brakas baru-baru ini. Pemandu terbabit dikendaki menjalani ujian semula dan jika gagal, lesen memandunya dibatalkan. Di samping dikenakan denda kompaun seperti yang tertera, Jabatan Pengangkutan Darat juga mengeluarkan surat amaran kepada pengurus atau pemilik syarikat berkenaan bagi sebarang maklumat berkaitan kesalahan lalu lintas jalan raya, laporkan dengan menyertakan gambar atau video melalui talian Darussalam 123 atau melalui WhatsApp talian Darussalam 833 3123. Pengendalian peringkat ketiga Banci Penduduk dan Perumahan BPP 2021 diteruskan secara temuduga isi rumah atau keluarga melalui telefon sehingga 31 Disember 2021. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menyatakan kaedah tersebut adalah sebagai alternatif bagi menggantikan temuduga bersemuka yang tidak dapat dijalankan ketika ini. Ketua isi rumah yang belum diliputi semasa peringkat kedua BPP 2021, pengendalian e-sensus akan dihubungi oleh pegawai banci bagi menetapkan perjanjian sebelum temuduga melalui telefon diadakan. Ketua isi rumah boleh mengesahkan pegawai banci yang menghubungi adalah mereka yang dilantik secara sah oleh JPES melalui talian Darussalam dan hotline BPP 2021. Bagi isi rumah yang ingin mengisikan sendiri borang tanya banci secara digital, boleh memuat turun melalui portal BPP di www.brucensus.gov.bn dan mengembalikannya melalui email kepada support.brucensus@jpes.gov.bn. Ketua isi rumah disarankan untuk menyediakan awal maklumat yang diperlukan bagi melicinkan temuduga seperti maklumat pendidikan dan pekerjaan setiap ahli isi rumah berkenaan. Bagi sebarang pertanyaan, orang ramai boleh menghubungi talian hotline 8382-021 atau 8382-022 bagi daerah Brunei dan Muara, 8382-023 bagi daerah Blyth, 8382-024 bagi daerah Tutong dan 8382-025 bagi daerah Temburong atau 2230-250 pada waktu pejabat.